sihat dan selamat ya. Okey, hari ini program kita adalah sangat-sangat special sebab kita menjemput seorang pakar kanak-kanak ya. Kawan baik kami hampir dekat 20 tahun ya. Dan kami rasa sangat bangga dan kami rasa sangat gifted bertuah dapat seorang kawan seperti beliau. Okey, sebelum saya menjemput beliau, saya baca background dia sedikit ya. Okey, kalau anda masih lagi belum jemput siapa-siapa kawan, cepat-cepat invite them melalui link ini ya. Okey, so kita punya guest speaker adalah seorang yang sangat-sangat hebat, iaitu Dr. Ali Azman. Okey, beliau mempunyai MBBS dari Universiti Malaya. Dan beliau dapat dia punya kelulusan MRCP Pediatrics, member of Royal College of Physicians dari UK, United Kingdom. Beliau juga adalah seorang lecturer in pediatric di Medical Faculty Universiti Kebangsaan Malaysia pada tahun 1978 dan WHO Fellowship on Medical Education di Australia. Okay, Associate Professor of Pediatrics Medical Faculty di UKM tahun 81. Head of Pediatric Department Medical Faculty University Malaysia tahun 82 dan develop medical curriculum for Masters in Pediatric di UKM tahun 82. Okey, dan juga beliau menjadi Pediatric Consultant di Suruhanjaya Medical Center 1985, jadi Pediatric Consultant di ADMC 2014 dan co-founder of Green Apple Hippotherapy pada tahun 2014. Capai Diamond Direct tahun 2004. Wow, bukan calang-calang orang ya. Hari ini anda semua memang bertuah. Bukan saja Sheila, anda semua sangat-sangat bertuah kerana boleh dapat dengar daripada seorang pediatrik ya, seorang pakar kanak-kanak yang sangat sibuk. Saya nak jumpa beliau pun memang kita kena buat appointment. Ya, dia sangat-sangat sibuk Tapi hari ini kerana kami menjemput beliau hari ini kerana anda semua ya, beliau luangkan masa beliau dan datang share dengan kita hampir untuk 45 minit hingga 1 jam ya. Saya harap anda semua tumpukan perhatian, jangan pergi mana-mana, fokus, sediakan anda punya buku dan pen ya. Hari ini beliau akan share tentang kesihatan kanak-kanak dan Nutrilite ya. Anda semua sudah ready? Kalau dah ready, boleh tak anda semua beri satu tepukan dan bunga dan buke untuk Dr. Ali? Ya? Okey, jadi dengan ini Sheila menjemput Diamond Direct Dr. Ali Azman to the virtual stage. Welcome, Doctor. Hello, can you see me now? Yeah, okay, we can hear you. Boleh nampak? Oh, I thought I was supposed to talk a little after you handle your group first. Oh, betul. So, I datang nasib baik lah lepas makan. Okay. Assalamualaikum. Very good evening. Semua dengar ya? Boleh dengar, Doktor. Yes. Okay. So, thank you very much Sheila. Thank you very much Mutu. And all selamat petang. Kita bagi selamat pagi to all the downline. Okay. Wah, dah 60 orang dekat dalam ni. Fantastic ya. So big crowd. I'm so blessed. Saya rasa teruja tengok grup yang besar macam ni, yang sentiasa patuh pada meeting yang saya anggap memang mustahak. Dan terima kasih kerana nak mendengar apa yang saya kongsikan pada malam ni So jadi pada Mutu dan Sheila, we are very good friend for long time. Kalau anda semua tak tahu, kami dah berkawan lama dalam perniagaan ni So mereka dah memang kenal betul, dah masak betul dengan saya punya PL dan saya punya liking dan tak liking semua dia dah kenal betul. So anyway, thank you very much for mengundang saya. Saya minta maaf kerana dan Eliza tak dapat join kita pada malam ni. Pasal dia ada banyak benda lain yang sibuk yang mengambil masa dia. Walaupun kita ni sebagai seorang diamond, yang sebenarnya saya ni dah semi retirement tau. Itu yang bestnya jadi diamond ni. Duit masuk tiap-tiap bulan. Itu best thing. Mana siapa yang tak nak buat MBA? I tell you, MBA is fantastic lah. Kalau tak buat MBA memang rugi. Kalau buat main memang rugi. Saya sekarang relax je. Right?
Jadi ada banyak benda-benda lain. Sebab apa saya punya minat dan banyak ada benda yang lain yang saya masih nak buat lagi tau. Bukan saja MWay. MWay sebahagian saja. Saya punya kerja sebagai pakar lagi satu, lagi sebagian lagi. Tapi saya dah mula berkecimpung ke dalam benda-benda perbuatan yang lain. Jadi pada malam ni saya nak share sikit dengan anda daripada pengetahuan saya berkenaan dengan nutrition yang saya dekat sini saya tak berhajat ataupun tak menekan apa itu suplemen, apakah itu nutrition dalam pada kanak-kanak, apa yang patut dia makan, patut tak makan dan sebagainya. Bukan daripada segi knowledge so much. Saya nak tekankan pada malam ni dari segi faktor-faktor yang kita perlu sedar. Kadang-kadang tak sedar tau, kita bagi makan sana anak tapi kita tak sedar apa yang kita bagi. Syok aja anak nak pergi kedai, pergi Cikedi beli. Anak pergi tengah jalan jumpa McDonald, Coca-Cola best. So jadi benda macam ni kita kadang-kadang kita buat, kita ada hajat untuk memberi makan pada anak kita sebagai anak kita sihat. Tapi kadang-kadang kita terlupa apa yang kita bagi pada mereka. Itu kita nak ingat. Ini sebagai peringatan ya. Jadi kita sedar tiap-tiap kali kita bagi anak kita makan nutrition, apa yang aku bagi ni betul ke tidak, betul ke tidak ya. So malam ni saya nak tekan pada itu saja lebih. Saya tak nak cerita, vitamin ni buat itulah, vitamin C ni buat ni. Saya tak nak. Pasal itu, I tell you, orang yang mahir dalam tu ialah anda punya Emerald Sheila. Jadi dengan master's degree, I tell you, she's an expert. Anda sungguh tua. Jadi saya tak tahu berapa lama saya boleh bagi peluang pada malam ni, Sheila. But 40 to 45 minutes. Take your time. Kita try dalam masa setengah jam. Saya tak reti cakap lama-lama. Saya cakap lama-lama, kita pergi ke sana kemari dah mana kita pergi. Okay. So kita dalam masa setengah jam. Kalau lebih you tegur Okay. Jadi nak pergi serba sedikit berkenaan dengan apa yang saya buat sekarang ya. Anda tahu saya dan Lita memang buat MWay, tapi kita tengah relax dengan MWay. Tapi selain itu saya masih juga bekerja sebagai seorang pakar kanak-kanak di hostel swasta di Subang Jaya. Jadi dan saya tengok saya punya kerja pun saya nampak makin lama saya dah mula kurangkan. Sebab apa? Saya ada minat benda yang lain. So, kita manusia ni kalau kita tak ada minat buat sesuatu, I tell you, kita mati cepat tau. Kita tengoklah, ya tak percaya tengok orang yang pencen tu kalau tak buat benda, saya rasa mesti ada antara kita yang dah pencen kan. Kalau tak buat benda betul-betul, I tell you, anda akan mati cepat. Otak makin nyanyuk dan sebagainya. I tell you all, mana ada pencen-pencen, please lah. Jangan, aku nak relax, dah kerja kuat-kuat dulu masa kerja makan gaji. Sekarang nak relax. Jangan relax. Anda relax, besok dalam masa 2-3 bulan dapatnya anda sakit. Pasal apa? Mental kita tak berjalan, kita tak bertugas. Saya makin tua ni, makin banyak kerja tau. Umur saya dah 75 tahun Jangan mana. Okay? Untuk pengetahuan anda, saya kerja dekat tingkat 6 tau. Tingkat 6 tingkat dekat klinik. Dan saya tak naik saya tak naik lift. Saya naik tangga. 6 tingkat. Antara anda yang 70 tahun ke bawah atau ke atas, siapa yang buat macam itu? Saya nak tanya lah. Siapa? Kalau ada yang buat macam itu macam saya, tolong bagi sign satu-satu dan sebagainya. Saya nak tahu sama ada ke tidak. Saya masih buat. Sebab apa? Saya tahu kesihatan perlu. So saya nak tunjukkan sila. Fantastic. Ni siapa ni? Satu-satu ni. Mala. Saras Mala. Saras Mala berapa umur? Okey, tak apa. Itu very fantastic. Fantastic. 49. Okey, tak naik lift Okey. Kalau tak naik lift tu maknanya tahniah pada anda So kita nak share screen apa saya nak ceritakan pada malam ni Okey, kita nak ceritakan tentang alright, nampak childhood nutrition. Okey, saya akan bercerita pasal childhood nutrition tapi pada hakikatnya saya akan memberitahu pada anda atau berkongsi dengan anda yang dari segi apa yang kita perlu tekankan, kita perlu sedar apabila kita bagi anak-anak kita makan terutama sekali dekat nursery Musahat So saya nak tengok, kalau saya ni komputer ni untuk orang muda-muda saya ni susah sikit tapi boleh juga lagi lah. Okey, saya nak tengok sama ada boleh jalan ke tak. Nah, ni yang masalah ni.
nak jalankan komputer tak pandai ni, forward dan sebagainya. Okey. Ini yang susah ni. Saya tak pandai macam nak beri forward dan backward ni. Tak jalan. Just click the arrow, Doktor. Arrow mana? Oh ya. Dekat mana dekat arrow dia? Bawah tu. Bawah sini. Ni bawah ni. Ada. Yes, now I thank you very much, Sheila. Mana arrow dia? Tak keluar lagi lah. Arrow bawah tu. On your left. On my left. On my left pula. Aduh. Okay. Alright. Itu gambar gambar saya dan arwah Kak Ana sebab yang buat MW ni ialah sebenarnya bermula pada tahun 1991. Alright, 1991 ialah Dr. Rohana mula, kemudian saya masuk ikut tengok dia buat MW, saya pun naik shock jumpa people like Sheila, Mutu dan sebagainya, kita pun naik shock, so saya pun ikut masuk. Tetapi lepas tu kita bina bisnes dengan serius dan kita menjadi right. Dan semenjak tak ada ke belakang, ke depan tak tahu. Okay, sorry. Okay, now sekarang yang dengan saya ialah Diamond Eliza sekarang dengan saya, dan ini ialah perkahwinan yang kedua pada semenjak selepas Dr. Rohana. Dan kalau kalian nak tengok kita punya family ni, tu dia family kita. Besar juga kan? Boleh kata pun besar right? Boleh katakan besar, nak tolakkan gambar keluar sikit. Okey, ramai ni. Dan yang yang comel ni ialah anak kesayangan kami yang ini seorang anak angkat bukan anak angkat. Dia umur dia dah 5 tahun sekarang. Tengok dia punya comel, dia tahu macam seksi pun dia. Macam mak dia juga kan. Alright. So that's dan kemudian kalau anda tengok kita ini yang saya katakan ni selain daripada MW, selain daripada perbuatan dan selain lagi perkara bisnes yang lain, kita juga menjalankan this green apple hipoterapi, mana kita membuat satu klinik perubatan. Kita menggunakan kuda ni, gambar di sini, di mana kita menggunakan kuda untuk merawat kanak-kanak yang kurang upaya, macam autism, macam cerebral palsy, Down syndrome, untuk membantu mereka supaya mereka lebih berkembang dengan betul. Inilah rawatan, satu rawatan yang digunakan dengan kuda. Alright. Jadi ini ialah satu rawatan yang baru yang dia masuk dalam yang kita bawa ke Malaysia. Sebelum ni memang tak ada. Cuma saya dan Puan Eliza yang membawa program ni ke dalam Malaysia. Dan kalau tengok di sini, alright, tu dia. Tu ya. Okey, ni segala rawatan dilakukan dalam keadaan sebagai macam seorang kanak-kanak ni, segala aktiviti dalam budak-budak autism kita buatkan di sini. Semuanya ialah mustahak untuk memberi kepada memberi mereka lebih cepat berkembang dari segi perkembangan. Okay, next one kita tengok itu juga dan di sini segala aktiviti yang kita lakukan. Dekat Malaysia tak banyak tempat tak banyak, paling banyak ada 2-3 saja. Itu pun yang paling yang paling asal sekali ya kami, Eliza dan saya yang mulakan. Okey, now saya dekat sini nak beri sedikit penjelasan, penerangkan berkenaan kita punya otak. Yang sebenarnya otak ni dia sentiasa berkembang, dia tak berhenti berkembang. Kalau kita kembangkan, tapi kalau kita tak lakukan, of course dia tak akan berkembang. Jadi walau bagaimana umur anda pun, macam saya umur 74 tahun, otak saya masih boleh berkembang lagi. Maknanya otak tu masih boleh bertambah daripada segi struktur dan daripada segi fungsinya. Sebab itu dia panggil dia neuroplasticity dalam bahasa Inggeris. Plasticity maknanya very plastik dan boleh berkembang. Jadi ini mustahak. Sebab apa? Kita sebagai manusia, insya-Allah kita boleh belajar
walau bagaimana tua pun kita. Sebab apa? Otak kita masih boleh menerima segala mata pelajaran, ilmu-ilmu baru dan boleh berfungsi dan boleh mengingatkannya dan boleh memahamkannya. Sebab apa? Mereka sel-sel sentiasa berkembang. Jadi kita jangan fikir, oh aku dah tua tak boleh buat benda, otak pun dah tak boleh jalan. Tak, jangan fikir macam tu. Jangan bersikap negatif sebab otak kita sentiasa berkembang. Nah, ini sebagai otak kita untuk penerangan. Dan kalau kita tengok dalam bahasa Inggerisnya, neuroplasticity refer to the strength, menguatkan atau melemahkan nerve, kita punya saraf-saraf, ataupun menambah saraf-saraf sel-saraf dengan melalui experience. Experience itu maknanya pengalaman. Jadi kita ni belajar melalui pengalaman. Jadi lagi banyak kita pengalaman, lagi banyaklah pelajaran yang kita tempuh. Jadi kita punya knowledge dalam otak ni sentiasa berkembang. Sebab apa? Sel otak ni boleh bertambah dan boleh berkembang. Tapi kalau kita tak gunakan, dia akan boleh juga menyusut. Sebab itu orang tua-tua dah pencen, dia jadi nyanyuk. Pasal apa? Dia tak ada benda nak fikir dia. Cuma tengok bila nak makan, gaduh laki bini dekat rumah pasal tak ada benda lagi dapat. Akhirnya dia jadi nyanyuk. Sebab apa? Otak makin kecut. Itu masalah. Sebab kita kalau boleh, walau bagaimana tua pun, terutama sekali budak-budak. Lagi masih boleh. Kalau kita kuatkan dia punya exercise, kuatkan dia punya dari segi nutrition, dari segi pengalaman mereka dan kegiatan mereka, otak mereka akan berkembang dengan lebih cepat, dengan lebih sempurna. So very mutlak kita mesti terima ni hakikat ni, yang otak kita sentiasa boleh belajar. So jangan berhenti belajar. Alright, kalau tengok ni sel ni. Kalau kita tengok ni sel saraf yang dekat dalam otak, ni punya sel, ni punya salur panjangnya, dia macam kita kata wire, dan dekat sini kalau kita tengok dia punya cabang-cabang. Lagi banyak cabang-cabang ni, lagi banyaklah dia punya fungsi otak. Sebab itu bila kita bagi nutrisi yang betul, kita exercise otak dengan betul, kita membaca, kita belajar, kita bukan bergaduh, tak sama. Jadi otak kita makin lama makin berkembang. Jadi anda jangan khawatir, kita masih boleh lagi berkembang. Sebab kita tengok orang macam Mahathir, Tun Mahathir, fantastik. Kita tengok daripada segi perkembangan otaknya, dia tak macam orang tua pun. Padahal umur dah 90 lebih. Otak dia masih berkembang sebab dia exercise dan beri makanan pada otak tu tadi. Alright. Nah, lagi satu yang kita nak faham, otak ni very dalam otak ni dia memang very kompleks. Tiap-tiap apa yang kita belajar, katakan kita tengok orang berjalan depan. Kita tengok orang tu berjalan, cepat kita tahu orang tu berjalan. Tapi cuba anda tengok pada hakikat, apa yang telah terjadi pada waktu itu. Orang tu berjalan, maknanya cahaya ataupun rangsa daripada orang tu akan masuk ke mata kita. Right? Akan masuk ke mata kita. Dan mata masuk ke saraf ni dekat dalam otak ni. Daripada visual ni dalam otak dia masuk sini. Begitu dia bila dia dengar orang tu bercakap-cakap, dia dengar daripada telinga. So saluran rangsang tu datang daripada luar masuk ke dalam otak yang menempatkan ruang telinga tu tadi. Okey, dia makan vestibular tu kita nak seimbang. Kawan tu jalan boleh lompat-lompat, kenapa tak jatuh, dia vestibular dan sebagainya. Begitu juga dengan dia bau-bau dan sebagainya. Nah, benda-benda macam ni semua bila datang melalui telinga, melalui mata, melalui hidung, melalui mulut dan sebagainya, semuanya diintegrasikan di dalam otak. That's very, kalau kita tengok otak memang very complicated ataupun very canggih. Dia boleh macam komputer yang lebih elok daripada komputer yang kita ada. Jadi dia boleh memproseskan apa rangsang-rangsang yang masuk tadi, dan dia boleh proseskan supaya benda itu jadi bermakna. Jadi kita nampak, oh tu orang. Orang tu berjalan. Orang tu pakai baju putih. Tapi dia asyik. Dan juga dia masuk berjalan, dia berborak-borak, dia menyanyi-nyanyi. Nah, kalau anda tengok daripada sini kita belajar, dan segala pelajaran tu akan masukkan dalam otak, dan kita boleh ingat.
Lain kali kita tengok orang buat macam tu pakai baju putih, orang tu pakai baju putih, baju putih. Jadi peringatan kita akan ada. Ini semuanya proses dalam otak. Tapi kalau anda tengok separuh orang, terutama sekali buat kanak-kanak autism, segala rangsang ni masuk ke dalam otak, tapi dia tidak mempunyai capability, tidak mempunyai kemampuan untuk memproseskan segala barang. Sebab itu mereka tak faham, mereka tak tahu, nak cakap pun tak reti, jadi dia akan, sebab apa, dia frustrated dan tak faham, nak cerita pada orang pun tak boleh. Jadi dia akan jadi ada temper dan sebagainya. Sebab itu kita tengok kanak-kanak yang autistik, dia kadang-kadang tak boleh cakap, tak banyak temper, dan kita ajar tak boleh, kita buat apa-apa tak boleh, tahu-tahu temper dan sebagainya. Pasal dia sendiri pun frustrated. Kenapa aku tak boleh faham apa yang aku tengok ni tadi? Itu mustahak. Dia functioning of brain, nanti saya akan tunjukkan pada anak berapa mustahaknya daripada nutrition. Jadi kalau anda tak cukup ataupun tak ada nutrition betul, anda punya function, anak-anak kita punya function, punya brain function anak kita akan terganggu atau kata gendala. Alright? Alright? Jadi dalam otak tu banyak bahan-bahan kimia yang diperlukan untuk memproseskan segala rangsa-rangsa ni supaya dia bermakna pada kita. Alright? Jadi sebagainya ni, dopamin, mana ni? Yang pertama, ya, tengok dopamin untuk kita motivasi, alert dan tak mengantuk dan sebagainya, intelligent, lagi acetylcholine untuk peringatan, dan oleic acid yang ada untuk otak untuk berfungsi juga, dan kita tengok serotonin pun perlu. Perlu. Dan kalau tengok semuanya memerlukan, kalau tengok sini vitamin dia perlu. Walaupun benda-benda ialah enzim ataupun bahan-bahan kimia, tapi dia memerlukan untuk membina dalam badan, dia memerlukan banyak vitamin. Macam-macam vitamin. Noradrenaline, glutathione. Anda tak payah faham benda-benda ini semua. Anda hanya tahu apakah diperlukan untuk otak kita berfungsi dengan betul, kerana dia memerlukan segala bahan-bahan kimia, sebuah bahan enzim yang dibentuk melalui dengan bantuan segala kimia, suplemen. Itu kenapa mustahaknya suplemen dalam pembinaan otak. Itu juga dalam omega 3. Alright? Omega 3 untuk otak juga. So jadi ini semua kalau anda tengok, kita sadar bahawa kita perlu suplemen untuk membantu otak kita dengan lebih cergas untuk anak-anak kita punya otak. Semua tak. Jadi benda ni kita mesti tahu, kita minta sedar. Jadi kalau kita sedar benda ni dan kita tahu anak aku mesti makan ni, mesti ada mengandung ini. Kalau tak ada dia tak boleh jadi pandai nanti. Jadi itu saya nak bagi dekat sini, kesedaran betapa mustahaknya kita bila bagi makanan kita, anak-anak kita, supaya untuk kecergasan otak dia, kita memerlukan banyak suplemen yang saya sebutkan tadi dekat sini Now cuba tengok. Alright. So jadi dari situ saya rasa anda faham. Otak mustahak nutrition yang betul untuk supaya berkembang, untuk bertugas dengan betulnya. Yang kedua, dia juga memerlukan bukan saja nutrition, dia juga memerlukan supplements untuk membantu membina segala bahan-bahan kimia yang penting untuk otak itu bertugas. Very besar. Jadi bila anda sedar ni, anda akan tengok, barang ni ada cukup tak vitamin? Makan ni ada cukup tak vitamin? Makan ni ada cukup tak amino acid dan sebagainya. Jadi ini akan memberi anda kesedaran sama ada anda anak-anak kita mempunyai otak yang cergas ataupun tidak. So sekarang saya nak berada kepada childhood nutrition. Nah, di sini saya macam saya katakan, saya tak nak cerita anak ni perlu protein banyak ni, perlu vitamin ni. Saya tak nak. Saya nak ceritakan pada anda apa faktor yang boleh beri kesedaran kita. Kenapa anak kita perlu pemakanan yang betul. Jadi beri kesedaran. Itu musak. Jadi kita bila kita sedar pada keadaan kesihatan yang perlu dibagi pada anak-anak tu tadi, dan kita akan mengingatkan diri kita lah. Make sure kita apa yang Sheila ajar macam ni betul. Dah boleh ingat. Kalau kita tak tahu, kalau kita tak sedar anak kita perlu macam ni,
Apa yang Sheila ajar semua masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Ya tak? Jadi dekat sini segala pembelajaran anda melalui nutrition, melalui Sheila akan lebih bermakna. Alright? Itu yang saya nak tekan di sini. Bukan saya nak ceritakan dia perlu ni dan sebagainya. Tak. Saya nak perlukan kenapa mereka tu perlukan nutrition yang betul. Alright? Now, so hari ni saya nak cerita. Cuba tengok. Nampak tak? Ini perkara biasa kan? Anda tengok tak? Makan aiskrim satu macam. So, benda macam, anda faham tak apa yang anda bagi? Kalau anda tengok, apa tu aiskrim? Susu sikit, gula lebih. Okay? Dan tengok dia apa, dia punya biskuit tu lagi. Itu lagi banyak karbohidrat yang lebih. Tak tentu arah. So, jadi, daripada situ kita tahu, betul ke aku bagi anak atau makan yang betul? Nanti kita tahu bila dengar Sheila kata kalau banyak sangat karbohidrat jadi macam ni, kalau banyak lemak jadi macam ni, kalau kurang protein jadi macam ni. Jadi faham, kita boleh faham, kita boleh kaitkan apa yang kita jalankan untuk anak-anak kita dengan pengetahuan yang kita belajar daripada Sheila tu tadi. Alright? Nah, tengok. Kalau anda tengok, okey, 25% daripada budak-budak yang belum sekolah di kita cakap di Malaysia 25% budak-budak dianggap obes. Okey? Obes. Dan kalau anak kita obes, kita tahu tak, nak berlari tak boleh, penat cepat, okey? And then mengah ke sana kemari tak tahu arah. Jadi being overweight is a risk to physical and mental. Jadi bila anak kita obes, daripada segi fizikal dia dah tak seronok. Dan dari segi mental pun, bila dia gemuk asyik ingat nak makan je. Jadi benda-benda lain dia dah tak boleh ingat dah. Okey? Bangun tidur, nak makan. Bangun tidur, nak makan. Dia tak fikir benda-benda lain. Jadi daripada segi mental, daripada segi fizikal, memang memberi kesan yang tak baik. So kita kena tengok tu. Jadi kita kena sadar. Alright? Dan poor nutrition habit continue to excessive. Poor nutrition bukan mana kita kurang makan yang kita makan ni. Ni berlebihan makan. Kira berlebihan makan, kira nutrition yang tak betul, yang miskin. Nutrition yang miskin. Mana dia miskin daripada protein yang betul, dia miskin daripada karbohidrat yang betul atau daripada buah-buahan yang betul, yang seimbang, tapi dia lebih. Tu maknanya dia miskin pada segi buah-buahan, tapi dia lebih pada karbohidrat. Jadi miskin lah. Jadi makanan poor nutrition habit, Musa, itu yang menyebabkan kita naik badan. So jadi kita kena fikir, apa kita nak bagi anak kita? Kalau bagi ni banyak-banyak, anak aku jadi obes. Okey? Jadi kita sebagai orang yang menjaga anak, okey, kita mempunyai tugas untuk memahamkan apa yang saya sebutkan tadi, 3 perkara yang saya sebut tadi. So, faham? Ini perkara-perkara yang tak betul dan aku mesti sebagai tanya diri kita cakap pada dia, aku mesti jaga-jaga. Aku mesti tengok apa yang mereka makan. Aku mesti study apa yang mereka makan. Aku mesti dengar apa yang Sheila cakap berkenaan makan yang aku patut beri pada anak-anak kita. Itu mustahak tu. Kalau kita dengar je Sheila kita tak sedap tentang perkara-perkara yang saya sebut. Kita tak tahulah, kita dengar. Sheila kata makan bini, vitamin, bagi iron dan sebagainya. Tapi macam mana? Okay? Alright? So, itu mustahak. Nah, lagi satu. Alright. Modern food processing technique have actually altered the basic building block of the. See? Kalau anda tengok, anda mesti faham. Benda-benda makanan yang diproses, yang anda nampak dekat kedai-kedai, 7-Eleven, KK Mart, apa lagi? Saya pun tak tahu banyak sangat benda kedai macam tu. Semuanya mempunyai barang makan-makan yang diproses. Dan kita tahu benda-benda bahan yang berkas ni, anda mesti ingat, dia akan mengubah suaikan perkara-perkara bahan-bahan basic ataupun yang untuk membina badan kita dengan secara yang negatif. Itu mustahak. Jadi benda ni dengan adanya makanan yang diproses, makanan dalam tin, makanan yang chicken dan sebagainya, itu memberi efek yang negatif pada anak kita punya nutrition. So anda kena ingat dia semua. Alright? So anda fikirlah. Dan anda fikir, lalu depan 7-Eleven balik daripada kerja, nak beli berhenti sekejap lah. Kenapa?
Oh, dah tak jumpa anak satu hari, kena beli benda-benda macam ni. Dan anda ingat, tanya diri anda lagi. Adakah ini akan mendatangkan mudarat pada dia ataupun tidak? Jadi anda semua yang sebenarnya saya katakan di sini bahawa barang-barang yang diproses itu memang mendatangkan mudarat ataupun negatif, kesan negatif pada kita punya terutama punya brain ni, otak ni, mustak ni. Otak. Alright? Okay, now. Tengoklah ni macam ni. Siapa yang tak pernah tengok benda ni? Dekat mana? Tiap tepi jalan kat saya kata tiap kali anda bawa kereta 50 meter mesti ada kedai macam ni. So anda kena fikir, adakah ini bagus untuk otak anak-anak ataupun bagus ke kesihatan anak anda. Alright? Jadi kalau kita tak faham benda ni, dan kita apa yang Sheila cakap semua tak ada makna pada kita tau. Pun Sheila kata ni tak ada makna. Pasal apa kita tak faham benda ni. So kalau kita faham apa benda ni akan jadi kalau kita makan ataupun kita bagi pada anak kita, dan anda faham, oh inilah Sheila kata macam ni. That's why kita mesti dengar apa kata Sheila. Alright. So this is very important. Alright. Now tapi anda mesti tengok, selain dari obesity, kita pun ada juga budak-budak yang kurus, yang under nutrition. So ini orang makan banyak-banyak, yang sampai buang-buang makanan, tapi ada juga kita tengok segelintir, sebahagian daripada budak-budak kampung kita masih tak cukup makan. Bukan kerana dia lebih makan, dia jadi gemuk dan sebagainya. Sebab ekonomi, dia telah mengalami kekurangan makan. So dia ada side pun tak elok juga. Anak yang kurus, yang kurang darah, tak elok. Anak yang obes, yang banyak makan pun tak elok. So kita kena fikirlah mana kita nak anak kita. Okay. Now, anda mesti tengok dulu ni food pyramid. Anda biasa, I'm sure Puan Sheila dah cerita macam-macam. Dulu, ingat tak? Ni yang sebelah kiri ni dulu. Sorry, yang sebelah kanan ni dulu. Yang sebelah kiri ni sekarang. Anda tengok tak perbezaannya? Anda tengok tak? Ni bawah yang sebelah kanan ni. Sebelah kanan anda kalau anda tengok. Bawah yang patut kita makan lebih ialah makanan yang mengandungi karbohidrat dulu. Ingat tak? Kemudian barulah buah-buahan sebelah atas sikit. Barulah protein dan barulah lemak dan sebagainya. Tapi sekarang, oleh sebab ini yang sebenarnya yang menyebabkan ini food pyramid yang salah. Food pyramid yang salah. Sekarang orang baru sekarang ni orang tahu. Dulu semua ya buat macam ni. Tapi sekarang orang dah tahu. Oh tengok dengan ni yang sebelah kanan ni kita tengok 25% anak-anak kita jadi obes. Sekarang dia ahli pakar-pakar sains semua dah tahu, dia dah sedar ada kesalahan mereka dan dia berbalik pada satu tempat yang di mana buah-buahan, air, buah-buahan dan itu dia yang kita perlukan lebih banyak daripada barang karbohidrat ni tadi. Dan kemudian protein barulah minyak. Okey, ini mustahak. Sebab nak kirakan kalau anda tengok buah-buahan ni tadi, alright, semuanya mengandungi protein. Cukup protein tu dekat situ. So kita tambah protein sikit kat sini. Tapi dia tak mengandungi lemak. So kita nak lemak dekat sini kira kosong ni, lemak ni, buah-buah. Kalau kita nak lemak, kita tambah aja sikit. Tak apa lemak, bukan nak makan daging kat sini. Right? Jadi ini ialah food pyramid yang baru di mana kita tekankan buah-buah letak di bawah. Lepas itu baru karbohidrat dan baru protein dan atas sekali macam biasalah lemak-lemak dan sebagainya. Okey. So jadi pemikiran tentang pemakanan dah berubah. Pasal apa kita telah mengalami beberapa kesilapan di mana anak-anak kita 25%. 25%. Oh, minta maaf ya. Hello, I'm in a meeting. I'll call you back later. Okay. Okay. So benda macam ni kita faham bahawa sekarang kita tekankan pada buah-buahan, warna-warna buahan, sayur-sayuran dan sebagainya untuk ditekankan pada anak-anak kita. Sebab barang-barang ni juga selain daripada warna-warna, dia juga mengandungi protein. Dia juga mengandungi karbohidrat yang cukup untuk
perkembangan anak kita. So kita tambahlah benda-benda yang lain, tak sebanyak macam dulu. Dulu mesti makan nasi. Ni orang Melayu je yang makan nasi ni. Mak Saleh mana nak makan nasi pun. Hidup juga kan. Orang Melayu, aku kalau tak ada nasi tak hidup. Ini semua apa? Habit. Itu ialah habit yang tak baik. Habis cerita. Dulu kalau tak makan nasi, nak pergi sawah, tak boleh makan nasi, tak ada tenaga. Itu semua habit. Kita tak perlu nasi so much untuk tenaga. Daripada protein pun boleh dapat tenaga. Daripada buah-buahan pun kita boleh dapat. Sayur-sayuran boleh dapat tenaga. Alright? So, ini kita nak faham sikit. Jadi, bila kita pilih makanan, kita tahulah kenapa kita pilih ni, kenapa Sheila kata ni. Jadi, daripada situ, anda akan faham sikit. Saya harap anda ikut apa yang saya kata. Ada apa komen? Dengar tak? Hello? Dengar tak? Dengar doktor. Dengar ya. Aku tak ada komen, semua saya cakap seorang-seorang, yang lain semua tidur. Everyone serious listening to you. Semua serius, sudah serius dah. Semua terperanjat dengan apa saya cakap kan. Okey, dia kata, anda tengok slide. A healthy diet ensures that your child's body receives all the nutrients that is needed. Tu mustahil dia apa tu? Anak aku cukup kata dia. Ya ke? Cukup ke tidak? Dan senang aja tanya Sheila, anak saya ada tak cukup tak nutrisi? Jadi bila kita tahu mustahaknya kenapa kita sedar betapa pentingnya nutrient, dan kita faham, dan kalau kita tak tahu, kita bertanya kita punya expert. Anda sungguh bertuah. Anda punya ketua sebagai seorang expert pemakanan. Jadi apa yang beliau cakap, apa yang Puan Sheila cakap tu, I tell you, semuanya akan lebih bermakna pada kita bila kita faham benda-benda macam ni. Okey. So, sebab apa? Budak-budak ni, dia perlu makanan yang nutritious. Sebab badan dan otak dia sedang berkembang dengan pesat. Itu Ustaz. Dah tua tu tak kisah sangat lah. Macam saya dah 75 tahun. Saya perkembangan badan dan dari pergi fizikal dah tak ada lah sangat. Tapi daripada segi otak masih boleh. So saya juga memerlukan nutritious food, suplemen yang cukup. Alright? So very mustahil kita faham ni. Pasal anak kita perlukan pemakanan yang cukup ataupun yang nutritionnya cukup. Kalau tak cukup, daripada perkembangan tu, dia punya perkembangan akan terjejas sebab mereka berkembang dengan laju ni. Okay. Masalahnya ni, budak-budak ni belajar healthy atau apa, makanan sihat, makan sihat atau makan yang tak sihat, semuanya daripada kecil-kecil lagi. Ini mesti kita bila tengok anak dia dah umur 15 tahun, obes macam ni. Kenapa tak dulu kecil-kecil tak makan macam ni, makan ni? Siapa nak salahkan? Kena salahkan diri kita lah sebagai mak bapak. Sebab kita tak ajar dia bagi makanan yang betul. Yang nutrition cukup. Ataupun dengan suplemen cukup. Jadi bila anak kita dah besar, jadi gemuk, nak lari pun tak boleh. Kalau kena kerja anjing, kena gigit lah. Pasal tak boleh lari. Karena kita nak salahkan dia. Bila tu, engkau ni pergi sekolah nak pergi makan ke nak pergi belajar. Bagi tak? Mak, RM10 tak cukup. Pasal apa nak beli ni? Tak apa, siapa salah? Kita yang salah. Pasal kecil-kecil dulu kita bagi suap. Makan banyak-banyak. Nanti tak baik. Jangan buang makanan. Tuhan marah. Budak tu kita lantak lah bagi sampai. Budak tu sampai memuntah. Kan? Jadi apa kita dah mulakan silap kita ialah dengan memulakan cara pemakanan yang tak betul, food habit yang tak betul. So itu anda sebagai ibu bapa dan penjaga mesti faham tu. Kebanyakan anak-anak obes sebab kita sendiri menyebabkan mereka, bukan mereka, sebab mereka belajar daripada kita. Apa yang kita bagi, dia akan belajar makan. Right? So macam kita, mak daripada kecil bagi nasi. So bila besar tak ada nasi dah tak boleh. Masalah dia tak ada pun nasi. Daripada kecil apa dia tak ada bagi nasi. Bila besar tak ada nasi tak kisah. Okay? Tapi kita Melayu tak boleh. Tak ada nasi tak boleh. Alright? So itu kena ingat. Apa jadi pada anak kita adalah sebab habit yang dia bina masa dia kecil. Dan siapa bina habit tu? Kita.
sebagai penjaga ataupun ibu bapa. Itu mustahak. Dan kena tanya diri kita. Alright. So, tengok. Kalau boleh, tengok kita. Kalau urgent macam mana? So, saya katakan, kalau boleh, do not encourage consumption of food that are high energy and low nutrient. So, kita kurangkan makanan yang banyak memberi tenaga, tapi kurang nutrition. Jadi, maknanya macam banyak sangat karbohidrat lah. Ataupun minuman yang manis, banyak gula. Sirap. Kalau tak minum air manis, tekak air tak jalan lah. Dengar tak orang cakap? Kalau tak ada minum air manis, tekak tak jalan. Apa sebab tu? Pasal dia kecil dah saja. So, jadi, dia akan bagi benda-benda yang banyak kaloris. Right? Right? Banyak kaloris. Right? Dan lagi barang-barang yang banyak berminyak-minyak. Kita goreng sana, goreng pisang, goreng keladi, goreng keledek. Goreng ikan tak apa. Okay? Ni semua nak goreng. Tak goreng tak sedap. Okay? Bila makan petang, kalau tak ada barang goreng, tak ada ke benda-benda nak digoreng petang ni? Itu siapa yang ajar? Kita. Jadi anak-anak kita, Abah, besok datang, Bah, hari ni mana goreng pisang kita, Bah? Tak ada. Siapa yang ajar? Kita. Kita tanya tu semua tu pada diri kita. Kan? Dan satu lagi, kita kalau boleh, probiotik. This is very important yang saya tekankan di sini, bahawa probiotik perlu. Jadi, itu ialah bakteria yang elok. Bakteria yang boleh memanfaatkan kita untuk memberi kesihatan yang betul ialah probiotik. Ini pun kita kalau boleh kita jadikan sebagai satu tabiat permakanan kita. Alright? So, sebab itu. Okay. Alright. Now, lagi satu, water. Water, itu yang saya nak tekan ni, air ialah yang paling mustahak. Bukan air sirap. Saya kata air. Saya tak cakap air sirap. Saya tak cakap air Coca-Cola. Saya tak cakap itu. Cuma air. Air paling important. Jadi kita ajar anak-anak kita minum air. Selain daripada minum dalam air tin yang banyak gas. Pasal apa? Banyak gula. So macam gassy dan fruit drink penuh dengan apa? Ya, anda tengok orange juice yang yang jual dekat luar tu bukan apa, perasa orange tu sikit je, bahagian tu dia letak kimia saja, bahan yang perasa macam orange, atau mungkin boleh letak orange sikit je dia squeeze kat dalam, tapi lain daripadanya kebanyakan dia gula. Right? Maknanya di sini dia penuh dengan kaloris yang kosong. Kalori yang kosong tu maknanya tak ada dia punya nutrition value yang kosong lah. Hanya menggemukkan badan, hanya apa menyedapkan selera. Itu je. Okay. So, kalau boleh bila anak-anak dah besar atau tua, kalau kita badan kita sihat dan sebagainya, kita amalkan low fat milk. Dan juga dengan snack-snack yang bagus, sebab snack kebanyakan daripada itu banyak mengandungi kalsium. Kalau boleh, janganlah letak. Sedang makan biskut, letaklah jam, letaklah butter tambahan. Itu tak boleh lah. Jadi kita fikir itu, kalau boleh, low fat milk is important. Selalunya saya sarankan budak-budak yang dah 5 tahun, 6 tahun dah pergi sekolah tu, kita bagi yang badan bagus, yang sedap, kalau dia punya tenaga banyak dan dia boleh makan cukup pemakanan yang betul, kita bagi low fat milk dah cukup lah. Tak payah bagi full cream tu, tak apa. Full low fat milk pun dah cukup. Okay, so itu. Alright, now lagi itu. Budak-budak anda setahun, bawah umur setahun, kalau boleh bagi susu je. Dengan bagi susu formula ataupun susu badan. 1 tahun ke atas boleh lah. Whole milk kita dah boleh. Susu biasa yang dalam kotak tu dah boleh tau. Tapi kalau boleh sebelum sampai 2 tahun kita teruskan breast milk. Okay? Kita punya apa? Susu badan. Sebab apa? Whole milk. Tapi bila kita minum whole milk, kebanyakan whole milk kita dah dipasteurize. Maknanya segala vitamin dah tak ada tau kat dalam tu. So kita mesti suplemen anak-anak kita yang minum whole milk, susu fresh. Susu fresh yang kita selalu tengok. No? Bagus tu bagus. Daripada 2 tahun ke atas dan sebagainya. Alright. Tapi kita kebanyakan susu-susu tu telah diproses dan banyak vitamin-vitamin telah terhakis. So jadi betul-betul kena ada anda mesti faham, anda boleh, anak-anak anda boleh minum whole milk
ataupun low fat milk bila dah over 3 tahun atau 4 tahun ke atas dah boleh low fat milk. Tapi jangan abaikan kita punya suplemen. Sebab apa? Kebanyakan susu-susu ni semua dah diproses dah. Diproses kebanyakan vitamin semua dah tak ada. Okey? Now, lagi tu. Okey? Okey, orang fikir, oh, air jus semua bagus. No, that's wrong. Itu salah. Dan saya tak galakkan orang, anak baby yang bawah dari 6 bulan tu, saya tak bagi jus-jus. Susu pun dah cukup. Kalau dia rasa haus, bagi dia air kosong. It's alright. Okay. Kalau budak tu, dan entah 6 ke 12, boleh juga bagi, tapi dia tak melebihi daripada 4 ounce tu maknanya kali 30, 120 cc 4 ounce per day. Satu hari ya, bukan sekali minum ya. Dan kalau boleh, kita jangan galakkan menggunakan botol. Sebab dia botol, dia akan isap tak berhenti tau. Itu lagi saya nak ingatkan. Lagi satu, anak bila tidur, jangan letakkan botol susu dalam mulutnya. Sebab itu kebanyakan budak-budak yang menyusu botol masa tidur, giginya cepat rongak, giginya cepat rosak. Anak-anak saya semua sampai umur 6 tahun, gigi sikit pun tak rosak. Sebab apa? Saya bila mau tidur, minum sebelum tidur, okey, lepas minum susu sebelum tidur, bagi dia air kosong, tidur sampai tengah malam. Kalau di malam nak susu, saya bagi dia, tak bagi susu, saya bagi air. Sampai ke pagi. Jadi, malam susu tak bertakung dekat dalam mulut. Sebab apa? Kuman tu memang penuh. Kuman yang merosakkan gigi, yang merongakkan gigi, memang penuh dekat dalam mulut kita. Susu tu jadi makanan dia. Sebab itu tengok, budak-budak umur 2-3 tahun, tengok gigi semua dah hitam. Dah macam tunggul-tunggul. Faham tak? Nampak tak? Ada tak anak-anak kita macam tu? Tu anak, mak mesti ingat. Kalau boleh, susu botol tu, masih tidur, jangan dibagi. Okey? Jadi jus kalau boleh is not a good choice to quench it. Untuk menghilangkan dahaga, jus tu tidak berapa elok. Lebih baik kita gunakan buah-buahan. Banyak orange buah-buahan, apple kalau kita makan lebih-lebih, buah anggur kita makan banyak-banyak, dia akan hilang dia punya haus. Tak payahlah minum orange juice yang dapat daripada kedai-kedai yang sebenarnya bukan orange juice pun. Cuma air gula campur perisa limau, itu je. Okay? Jadi yang letaknya kita mesti ingat, lebih baik kita bagi buah daripada bagi jus. Lain kan kalau anda buat jus sendiri, lain kita. Daripada buah-buah. Alright? Okay? Nah, jadi lagi pun kalau anda tengok, anda mesti ingat buah-buah, vegetable yang kita bagi pada anak-anak kita tu banyak mengandungi vitamin, mineral, antioksidan. I tell you, benda tu benar-benar yang diperlukan untuk kesihatan anak-anak kita. So, lebihkan buah-buah. Lebihkan vegetable. Alright? Lebihkan. Right? Fruit dan vegetable are nutrient dense. Very, very strong. Daripada segi nutrition quality is very strong. Right? Dan tak banyak kalori. Okay? Dan, right? Tapi, some. Sebab itu, buah-buah dan vegetable kadang-kadang tidak mengandungi cukup protein. Especially essential amino acid ini, protein yang tak boleh, yang tak cukup. Sebab apa? Protein yang ini, amino acid ini perlu didapat daripada makanan-makanan di luar. Seperti kalau kita berharapkan dengan buah atau vegetable, kita mesti make sure kita sebahagian daripada amino acid yang essential tu, yang mustahak ni. Tak tahu dalam bahasa Melayu apa tu, yang tak boleh kita bina dalam badan tu, kita gunakan daripada bahan-bahan yang lain macam daripada daging dan sebagainya. Jadi tak bermakna anda hanya boleh hidup dengan buah-buah dan sayur. Anda perlu juga benda-benda yang lain. Tapi yang saya tekankan di sini bahawa buah dan sayur mustahak untuk anak-anak kita. Alright? Kalau anda tengok sausage, burgers, hot dog, banyak lemak dia. Banyak sodium, high blood pressure, banyak calories, pasal banyak fat. Okay? Tu tak elok. French fries, chicken nugget, so banyak. Betul-betul kita
fries. Kalau boleh kentang kita rebus lagi elok. Alright? Lebih elok makan kentang atau sama ada kita bakar ataupun kita rebus. That is better daripada all this. Saya sendiri pun suka baked potatoes ataupun boiled potato. Saya tak suka French fries tu saya tak suka sangat. So kita jangan galakkan anak nak makan potato, bagi rebus potato ataupun bakar potato ataupun bake. Okey. Kalau dan lagi satu, jangan cuba kalau boleh kita kurangkan kepunya daging, lebihkan kepunya sayur-sayuran dan biji-bijiran sebagai kacang dan sebagainya, beans dan sebagainya. That is very important. All these are very healthy protein. Tidak mengandungi fat. Kalau ada lemak pun, dia minyak pun minyak yang bagus. Right? So, benda macam ni kalau kita sadar, oh, bolehlah makan burger, tapi tak boleh selalu lah, sekali-sekala. Kalau dia nampak lapar, bagi kacang rebus. Bagi macam apa, kacang rebus, jagung. Jagung is very good. Budak-budak. Actually, jagung is a very good makanan untuk budak-budak. Jagung. Right? And then buah-buah dan sebagainya. So, ini kita kena fikirkan apabila kita memberi makanan pada anak kita, sama ada kita nakkan dia menjadi seorang yang sihat, otaknya dan fizikalnya. Okay? Alright? Now, anda nampak tak? Saya tak cakap pun pasal vitamin apa dan sebagainya. Pasal itu semua dah banyak Sheila dah cover. Ini saya nak ceritakan apa yang kita patut sedar bila kita bagi makan pada anak-anak. Sebab itu, ini kita sebagai penjaga anak, sama ada di kindergarten ataupun di nursery ataupun di rumah. Ini perkara yang kita mesti fikirkan betul-betul bila jaga anak tu. Alright? Anda mempunyai tugas yang paling mustahak sebagai ibu dan penjaga-penjaga anak. Anda mempunyai tugas yang paling mustahak, very mustahak, bagi mempengaruhi bagaimana anak kita makan. Habit, sikap pada makanan kita. Semuanya terpulang pada kita je. Anda mesti sedar. Jadi kalau tak sedar, itu yang kita buat, semua kita bagi. Alright? Sebab apa? Budak-budak pernah dengar, dia balik rumah, mak kata tak usah makan ni, tapi cikgu bagi tu, dia kata bagus, dia makan. Dia tengok mak dia makan macam tu, cikgu kata baru makan ni tak bagus, tapi mak saya makan tu. Saya mesti ikut. Kita sebagai penjaga, kita sebagai ibu bapa, kita mempunyai peranan yang penting untuk menentukan cara, habit mereka, anak-anak kita makan. Kita menjadi sebagai model. Jadi jangan anak kat sayur kita makan, tapi kita walang McDonald. Apa yang paling besar tu? Big Mac. Anak kita, jangan makan ni banyak-banyak. Tapi kita makan sampai 2 ketul. Jadi ini kita kadang kita menunjukkan tauladan yang tak betul. Ini yang kata orang, si ketam nak ajar anak jalan lurus. Dia jalan mengiring. Tapi dia, jalan mengiring ni tak bagus. Kamu mesti jalan tegak. Macam mana? Awak sendiri jalan mengiring. Alright? So, anda lah, sebagai kita, sebagai mak bapak dan sebagai penjaga, kita mesti mengadakan environment, suasana yang bagus untuk membina sikap anak-anak kita makan. So anda kenalah tunjuk tauladan yang baik. Sebagai ibu apa, penjaga-penjaga anak, anda mesti mempunyai tauladan yang baik, cara pemakanan yang betul, cara makanan yang sihat untuk ditunjukkan pada anak-anak kita. Itu mustahak. So, sebagai saya nak ingatkan pada semua mereka-mereka yang menjaga anak atau yang ada penjaga-penjaga atau pengasuh-pengasuh, mustahak. Alright? Okay? Now, selain daripada makanan, right, another yang paling mustahak untuk kesihatan anak kita mesti dia ada physical, mesti aktif. Maknanya dia mesti mempunyai aktiviti fizikal. Very important. Sebab kalau anda tengok sini, fizikal akan menguatkan fizikal kekuatan dia dan dia akan jadi lebih tegap.
Okay. Daripada kesihatan dan dari segi immune system dia pun akan bertambah tinggi. Sebab itu outdoor, saya tekankan selalu anak-anak mesti ada aktiviti di luar selagi boleh. Right? Dan juga dia improve sensory cognitive daripada segi pembelajaran, daripada sensory, daripada social activity dan mental health, dia akan jadi mempunyai pengaruh yang bagus. Kalau anak kita duduk dekat dalam rumah berhari-hari kan, dan benda macam ni kita tak dapat lakukan. Nanti bila dia main di luar, dia akan belajar macam mana nak membuat nak berfikir yang luas. Dia boleh kreatif, dia boleh fikir, dia boleh boleh imagine, boleh buat angan-angan, kita buat imagination yang bagus-bagus dan sihat apabila dia duduk dekat luar, dia main dekat luar. Okey, dan dia, bila main dekat luar tu kita akan menguatkan silaturahim antara ahli-ahli keluarga. Sebab itu selain pemakanan yang betul, kita mesti adakan cukup physical activity untuk anak-anak kita, terutama di luar rumah. Itu lagi satu perkara anda mesti itu. Jangan fikirkan anak dulu dekat dalam je ke rumah. Kena bawa dia keluar. Okey. Ni kita nak kata anak kita macam ni lah. Tembam, cute, macam bantal, sedap peluk, kata mak bapak. Tapi apatah dia punya masa depan kalau kita biar macam tu? Heart attack, obesity, okay, and then stroke, tak sihat, senang kena penyakit, immune system berturun. Semua ni akan berlaku. Okay, semua akan terjadi kalau kita tak betul. Alright? Nah, kalau sini tengok budak sekolah ni satu macam je badan, gemuk macam ni kan. Jadi kalau kena kerja anjing ni boleh lagi ke dia? Tak boleh. Mesti kena gigitnya. Nah, satu keluarga. Ni kata, anak, kenapa anak yang gemuk-gemuk? Dia tak tengok diri dia semua kadang. Dia tak tengok diri. Yang sebenarnya, anak-anak menjadi obes oleh sana mak bapak punya obes. Jarang anda tengok bila mak bapak obes anak kurus, slim dan sihat. Tak ada. Tak pernah saya tengok lagi. Semuanya macam ini. Jadi kalau kita tak jaga, ini lah jadinya. Alright? Dan kita tanya, supplement perlu ke tak? Perlu. Memang perlu. Semua doktor mengatakan suplemen perlu untuk kanak-kanak yang berkembang. Sebab apa? Segi daripada cara pemakanan dia. Kita susah nak tau. Nak kawal kadang-kadang. Susah nak tetapkan semua cukup tidak vitamin. So, untuk menentukan dia cukup vitamin, kita kena ambil. Kita kena ambil suplemen untuk anak. Kita kena beri. Dan saya tahu saya pun tak nak cerita dengan lebih panjang berkenaan Nitrolite. Sebab anda semua dah tahu kenapa Nitrolite so special. Tapi the tablet yang untuk chewable untuk anak-anak yang kecil tu, yang multivitamin tu, kalau boleh jangan bagi pada kanak-kanak yang kurang daripada 3 tahun. Sebab dia tak pandai kunyah. Boleh kunyah, tapi kadang-kadang dia tak kunyah, benda tu dia letak dekat dalam mulut, dia lari-lari, telan mana, tergantuk dan tertelan. Kalau tertelan tak apa, termasuk dalam ronggung paru-paru. Dia akan menjadi masalah. Sempit pernafasan. Saya dah tengok benda ni berlaku. Saya ingat dulu masa saya kerja, seorang kan emak main, ni bukan pasal vitamin, ada benda makanan solid pada anak yang kurang daripada 3 tahun. Dia nak raya ni. Kita nak raya, kita buat kuih daripada kacang, kita bakar-bakar, kita goreng kacang, so duduk kupas-kupas kulit kan. Anak pergi lagi. So mak nak suruh anak tu diam. Bagi dia sebiji kacang. Anak tu masuk mulut, lagi, terlanggar abang. Tertelan. Bukan tertelan. Tercekik masuk ke dalam rongga paru-paru. Dan anak tu, oleh sebab pernafasan tak cukup, kekurangan, dia meninggal akhirnya. Okay? So kita tak nak. Jadi kita bagi chewable yang kita ada dalam Nitrolite, bagus untuk kanak-kanak. Tapi kalau boleh jangan bagi pada kanak-kanak yang kurang daripada 3 tahun. Kalau boleh anda patah-patahkan atau pecah-pecah atau bagi dia pegang vitamin, suruh dia kunyah depan you sendiri. Itu mustahil daripada segi keselamatan. Okey, tapi perlu
Vitamin kena perlu. Sebab itu saya tengok tadi, semua ni dalam otak ni, segala perjalanan, segala rangsang, segala messages yang dalam sel nerve dalam otak ni semua memerlukan bahan-bahan kimia. Dan tengok, semuanya memerlukan bahan-bahan kimia. Kalau tak ada bahan-bahan kimia, dia tak akan bertugas tau. Jadi segala message tak boleh. Dia macam current. Dia mesti ada saluran. Daripada satu tempat ke satu tempat, current tu mesti pada melompat melalui beberapa jenis bahan-bahan kimia yang terletak antara satu nerve dengan satu dengan yang lain. Dan bahan-bahan ni kita akan tunjukkan, saya akan terangkan di sini apa dia. Saya dah tunjukkan slide ni tadi. Okay. Dopamin. Okay. Dia memerlukan B6, acetylcholine untuk pengingetan atau untuk memory. Dia memerlukan B complex. Okey, dah bayar makanan itu. Dan oleic acid untuk otak, juga dari susu, daging dan sebagainya, semuanya mengandungi vitamin. Okey, B complex. Kemudian serotonin, semuanya akan memerlukan vitamin untuk membina dengan cukupnya, boleh berfungsi dengan optimalnya dalam sebenarnya otak. Bermakna kita tak boleh lari dari memberi suplemen, dan anda tahu suplemen yang penting, yang baik, yang terbaik datangnya daripada Nutrilite. So saya tak nak cerita pasal dia dah best dah. Saya makan Nutrilite sejak berapa dah lebih daripada 30 tahun dah. Sampai situ. Jadi ini saya tak dapat tekan dengan tak dapat apa, saya tak nak cerita dengan lebih panjang sebab benda ni semuanya anda dah faham, anda dah tahu. Kalau tak tahu, kalau lupa, tanya balik anda punya Emerald. Okey? Itulah. Okay, dan juga in summary, sebagai rumusan, create healthy habits. Mustahil. Habit IT yang paling mustahil. Kita mesti mewujudkan habits yang baik. Okay? Alright? Dengan drinking enough water. Okay? Dan develop dan ajar dengan drinking cukup minum air, dan kita bina dan ajar cara-cara habit pemakanan yang betul, kan? Cukupkan fibers, right? Dalam makanan kita, dan aktif dalam kita punya physically setiap hari mesti ada, dan akhir sekali mestilah cukup tidur. Alright, so ini sebagai summary yang saya nak tekan di sini. Alright, dan saya ucapkan terima kasih, dan kalau ada apa-apa soalan atau ada komen yang anda tak setuju, kita akan boleh bincangkan. Terima kasih Sheila dan Mutu. Wow. Okay. So such a great sharing, Doctor. Fantastic. Superb sharing. Doctor, can your sharing tu boleh close? I don't know how to do it. Mana dia? Stop share. Alright, thank you very much. Alright. Okay. Okay, belajar lagi ni. You did great, Doctor. You did great. So we feel, I think hari ini semua yang datang join dah realize bukan tentang apa suplemen nak bagi anak, tapi dah realize what are the food they must give and they must not give to their children. Yes. That is the awareness Doctor dah create hari ini, dah hampir 1 hour plus. You shared really superb, Doctor. Thank you so much. And lamanya, I think dah 1 jam lebih, Doctor. Saya fikir setengah jam aja sih. No, it was full of lot of information, and Doctor dah bagi tahu tadi tentang habit. Seseorang kanak tu mula daripada kecil. So apa yang si ibu dan bapa yang makan, itulah anak akan ikut. So every parents punya responsibility is very, very important. Okay, dan juga Doktor dah juga tekankan kita sebagai ibu bapa kena jadi model untuk anak-anak kita. Yeah, and then you also shared about how you are treating all the autism children,
cerebral palsy punya children, and I think we are very very proud. Kita juga ada ramai ibu bapa yang mempunyai kanak-kanak yang masalah autism, doktor. Nanti kita boleh minta mereka hubungi doktor dengan Eliza. No problem. Yeah, alright. Okay, so with that, dengan sharing doktor malam ni, so anda semua, okay, Eliza ada ke doktor? Dia tengah sibuk. Dia sibuk dekat belakang sehari. Okay, dia dan kata berapa. Tak apa, dia stop dia. Ya. Alright. Okay, then mind. So with that, dia kirim salam. Dia kirim salam. To... Send her regards. Alright, thank you. Thank you. So dengan ini Sheila nak ucapkan terima kasih, jutaan terima kasih kepada doktor kerana sudi datang share dengan kita hampir dekat 1 jam lebih. We are really honoured. Thanks a lot, doctor. Thank you so much. Sheila. Okay. So kepada semua peserta yang hadir malam ni, tahniah kepada anda. Saya rasa mungkin selama ini mungkin anda tak nampak sebenarnya kita sebagai ibu bapa perlu tanamkan sikap macam mana nak pilih makanan yang betul untuk anak-anak kita. Hari ini doktor dah cerita banyak idea apa yang langkah-langkah perlu kita ambil. Okey, bila anak kita minta sesuatu makanan, si ibu bapa kena buat keputusan. Makanan ni baik ke tak baik untuk anak kita. Okey, dan juga suplemen-suplemen kita memang ada banyak untuk kanak-kanak ya. Kita ada Neutralite protein berry, protein coklat, kita ada chewable multivitamin, 4-in-1 plus vitamin C, kita ada botanical beverage, okey. Banyak sangat suplemen untuk kanak-kanak ya. Jadi pada masa yang sama, jaga makanan apa yang anak-anak kita makan, beri mereka suplemen, kita sebagai ibu bapa jadi contoh untuk kita punya children. Okey, jadi saya rasa sampai sini saja. Kita akan jumpa balik di meeting kita, sharing kita minggu hadapan. Okey, so salam sejahtera, selamat malam, bye, take care. Thank you. Thank you again, doctor. Okay, my pleasure. Okay, doctor.